Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Nampak gayanya hari ini petang dia panas. Saya petang-petang tadi waktu tengah hari panasnya Tuhan aja yang tahu. Tapi bila petang, hujan. Apa khabar Saudara Elias Muhammad, Saudara Zamari LC, begitu juga Saudara Izzuddin, Saudara Mustafa Elias, Saudara Yan Iskandar, Bunga Yan, Saudara Hashim Atan, Richard Bakri, Saudara Azmi, Panda, Saudara Azrul Jalid, dahsyat lagi Khamis malam Jumaat. Saudara Syed Abdul Hakim, Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, dengan doa semoga dirahmati Allah. Mazlana CM pun ada juga, saudara. Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Semoga sihat walafiat. Saudara Zack Peri, salam dari Johor. Saudara Bakat Ahmad hadir dari Senawang katanya. Saudara Hizam Masih, Puan Rosmini dari Pontian, Saudara Hamid dari Kuantan. Begitu juga Cik Mat Mohaini, salam dari Taiping Perak. Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Langkap. You kenyang? Tajuk kita malam ini, Jom Pecah Yung yang Kenyang. Saudara, sabar dulu. Apa khabar saudara Kamisan Dahlan, saudara Raja Kamal Raja Baizan. Moga sihat ku ya di Sungai Petani. Puan Halimah Ismail, Puan Hamidah Kamat. Salam perjuangan untuk semua rakyat satu Malaysia. Begitu juga saudara Saleh Lembang. Saudara Ramlah Hamid, terima kasih Pak Aku, Raja Kamal Raja Baizan mendoakan agar saya sekeluarga sihat walafiat. Zainuddin Ismail, Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan Perak, Saudara Gani Cik Lah dari Selama Perak, Saudara Kamis Nadi, salam dari Bahau. Bahau clear katanya, Saudara Mazuki Yasid, Singapura hujan kata Syed Abdul Hakim. Syarani Salamah dari Sri Iskandar Perak, Joka, Nafisah Idris, Ghaffar Hamzah, salam pencerahan dari Kuantan. Begitu juga Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama family dan orang yang disayangi. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Muhammad Kapli, salam madani katanya. Begitu juga saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, saudara Muhammad Marzaman dari Bintulu hadir, terima kasih. Saudara Zulkafli Muhammad, Mat Tahir, saudara Fauzi Ismail, salam cinta damai, terima kasih. Begitu juga saudara Aizul Abdul Hamid, saudara Muhammad Kapli, saudara Muhammad Hashim dari Pontian, Johor. Rusni Korongot, orang Sarawak, apa khabar? Moga-moga tak hujan lagi lah. Saudara Joka, saudara Nik, saudara Kamis Nadi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah, usai saja pencerahan saya malam ini, akan saya santuni satu persatu. Nak santun semua, nampak gayanya pening juga saudara, sampai tengah malam pun tak selesai lagi. Saya mohon maaf saudara. Terima kasih saudara Syed Abdul Hakim, selamat juang, dan saudara Syali Ahmad. Baik saudara, hari ini hari Selasa tanggal 6 Februari. Kira-kira 35 hari lagi kita menuju bulan Ramadan yang sungguh mulia yang kita nanti-nantikan. Ramadan Al-Mubarak. Eloklah buat persiapan dari sekarang. Kalau boleh latihlah anak-anak cucu-cucu kita untuk berpuasa. Dan tapi nampak gayanya sudah masuk hari yang ke-1413. Hari ini saudara, virus tersebut masih berlega di bumi kita, kerana yang terbaru saya dapat bahawa jumlah jangkitan daripada keseluruhan jangkitan saudara selama 1413 sehingga 30 Disember adalah 5,272,517 dan yang sembuh 5,225,276 warga kita. Yang tewas, saya ingat sepanjang saya tak memberi pencerahan berhubung tentang COVID ini saudara, sekitar saya rasa dah masuk sebulan rasanya, angka kematian rupanya ada 75 kematian. Sebab itu saya katakan saudara, pastikan kita menjaga kebersihan diri, menjaga penjarakan sosial,
Sebab virus itu masih lagi ada di negara kita. Hari Awi apa khabar? Nur Ali, saudara Fuzil Uzai, saudara Osman Hamid, Jaka Linglung, Salam Madani dari Pulau Pinang. Saudara Nasir, Waalaikumsalam. Saudara Gua Musang hadir, terima kasih. Saudara Zaidi. Zizah Jin, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Begitu juga Pozi Samad, saudara Nasir menghantar saya. Zaidi Zain turut menghantar kuntuman mawar merah dan sekeping hati yang indah. Laporan telah pun saya laporkan tentang kedudukan COVID yang masih lagi berada. Nak sebut lama banyak-banyak pun nanti dia orang kata tak boleh nak sebut selalu. Kerana tidak diizinkan oleh penyelia halaman ini. Dan secara hari ini negara kita mengalami berita sedih apabila dunia bola sepak kehilangan seorang lagi legenda iaitu Allahyarham Khalid Ali. Itu merupakan bekas pemain kebangsaan yang telah pun kembali ke rahmatullah pada petang tadi sekitar jam 3 petang di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Kesan daripada setelah katanya bertarung hampir setahun dengan kanser paru-paru. Beliau merupakan pemain yang banyak berjasa pada negara, turut menyumbang dalam pasukan skuad Harimau Malaysia, Harimau Melaya hingga layak ke Sukan Olimpik pada tahun 1980 di Moskow, Rusia. Sebelum ini beliau disahkan mengidap kanser paru-paru tahap 4 sejak Mac tahun lalu. Akhirnya petang tadi jam 3 petang, 3:30 macam itulah saudara, beliau disahkan tewas dan kembali ke rahmatullah. Teman-teman, saya mengajak anda kenapa tidak kita bersama sedekahkan surah bacaan Al-Fatihah mengiringi roh Allahyarham untuk menuju ke negeri yang abadi. Semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah dan dihimpunkan di kalangan orang-orang yang dikasihaninya. Dan kepada keluarga Allahyarham Khalid Ali, kita sama-samalah turut bersedih, salam duka cita, semoga tabah menghadapi dugaan hidup ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dan Allahyarham meninggal pada usia 66 tahun. Saya masih teringat lagi kelincahannya berada di padang bola, kembar dengan abangnya iaitu Saudara Zainal Abidin. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini juga perlu saya jelaskan sekali lagi, saya bukannya da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Hanya sekadar membaca tulisan teman-teman yang saya sunting, saya lihat sesuai untuk perkongsian kita bersama. Kerana sebenarnya tanpa mengenali nafsu, kita selalunya mudah ditipu. Nafsu merupakan musuh yang sudah dianggap kekasih dalam kehidupan orang. Bujukan nafsu dirasakan seolah-olah nikmat, sementara mengikutinya dianggap rahmat. Jadi lihat apa yang kita tonton di kaca TV, kita bicarakan bersama dalam masyarakat, sedangkan kita merasa bimbang bahawa masyarakat kalau berterusan apabila mereka terjerumus ke arah nafsu, maka rosaklah masyarakat kita. Nafsu merupakan musuh batin yang hanya ketara menerusi pandangan mata hati. Namun, nafsu juga sentiasa bertarung dengan akal untuk menguasai hati kita. Musuh inilah lebih licik daripada musuh dalam selimut. Nafsu merupakan satu-satunya musuh yang boleh berada dalam diri dan hati kita sendiri. Kalau tanpa mikroskop, kita tidak akan dapat melihat virus ataupun bakteria yang menjadi punca penyakit fizikal. Begitu jugalah dengan hati. Tanpa suluhan ilmu berkaitan hati, ilmu tasawuf ataupun tazkiyah an-nafs, kita tidak akan dapat melihat kejahatan nafsu. Sekaligus tidak dapat mengesan apa yang menjadi punca kepada penyakit hati. Ironinya saudara, penyakit fizikal yang paling kronik akan berakhir dengan kematian. Tetapi penyakit hati tidak akan berakhir sebegitu. Kerana penyakit hati akan menyiksa pesakitnya di dunia
dan akan menyebabkan penderitaan selama-lamanya di akhirat. Nauzubillah. Maka janganlah kita membiarkan diri kita terperangkap dengan bujukan nafsu. Sebab itu marilah kita sama-sama mengingati wasiat ataupun sabda junjungan yang sering dipesankan Rasulullah mengingatkan bahawa musuh yang sangat berbahaya ialah nafsu yang ada dalam diri kita. Hayatilah bersama. Terima kasih, dan saya ingin menyantuni hari ini catatan sahabat saya Datuk Said Ali dalam segmen Mutiara Kata. Menurutnya, dendam dan dengki menjadikan hati seseorang itu keras dan kotor. Bila hati kita kotor, biarpun ia sebesar zarah, ia akan menghakis amalan serta kebaikan dan menjadikan sebab terhalangnya kita menuju syurga ilahi. Fikir-fikirkanlah saudara, kita harus saling ingat-mengingati antara satu sama lain. Dan saya tetap mengingati pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tidak marah, saya izinkan. Namun begitu, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana perlu diingatkan, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tak ada lain, hanya sekadar memberi pencerahan, memberi informasi kepada warga. Mungkin anda tahu, mungkin tidak tahu. Kerana bagi saya, pencerahan ini perlu kita santuni bersama. Dalam hidup kita ni, saudara, kita harus saling ingat-mengingati. Saya terus mengingatkan anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling penting bagi saya. Bila saya melihat ada naik hati, bila Zaidi Zain menghantar kuntuman mawar merah, seronok sikit saya tengok. Yang saya pinta daripada anda adalah santunan, like, share dan subscribe. Tak lebih daripada itu, saudara. Kena ingat, bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, nak menyanggah, nak hantar kiriman boleh. Asalkan kita gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang santun, kerana kita adalah warga cita damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Berita baik yang saya terima bahawa hari ini bermula daripada 23 Februari. InsyaAllah, hari ini 8 hari bulan, mana 15 hari, sekitar 2 minggu lagi. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sejumlah RM2,000 kepada semua penjawat awam yang berada pada grade 56 ke bawah, termasuklah lantikan kontrak. Mereka akan menerima wang sejumlah RM2,000 yang akan disalurkan ke dalam akaun mereka. Demikian menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menyampaikan amanatnya pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan hari ini. Semalam bersama warga Jabatan Perdana Menteri, hari ini bersama warga Kementerian Kewangan. Bayaran turut disalurkan sejumlah RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam, membabitkan pihak polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform. Begitu juga bayaran insentif RM1,000 turut disalurkan kepada semua pesara kerajaan. Sama ada mereka berpencen atau tidak berpencen, tetap mereka akan menerima RM1,000. Bersyukurlah saudara, kerana paling sekurang-kurangnya ada jugalah buah tangan untuk kita menyambut awal Ramadan kita bekalan. Mudah-mudahan Yang Berhormat Seri Anwar Ibrahim dapat memikirkan juga. Kena raya nanti, dapat share. Tapi kalau negara kita wangnya cukup, tidak tiris, saya yakin boleh kita dapat. Kerana saya bimbang saat-saat ini sekarang, saudara, saya melihat bahawa sejak akhir-akhir ni semakin ramai anak-anak muda yang berusia seawal 19 tahun. Mereka telah pun dikesan menjadi hamba hutang. Dengan kebanyakan mereka mula terbeban apabila melakukan pembiayaan pembelian motosikal melalui agensi kredit. Dan ia semakin menjerat kehidupan mereka
bila memasuki alam perkahwinan, meningkatnya jumlah anak atau tanggungan ahli keluarga sehingga menuju era persaraan. Demikian mengikut agensi konseling dan pengurusan kredit AKPK, bahawa ada belia seawal usia 19 tahun sudah pun membuat tampil meminta penstrukturan semula hutang mereka kesan terbeban dengan masa tersebut. Menurut Ketua Cawangan AKPK Kuala Lumpur, Saudara Muhammad Nordin Abdul Rahman, kebiasaannya anak muda mula terjerat dengan masalah hutang apabila mereka membuat pembiayaan motosikal melalui institusi kredit dengan purata pembiayaan kira-kira RM5,000 bagi tempoh 5 tahun. Namun, disebabkan kegagalan membayar ansuran mengikut terma dan syarat pemberi kredit, mereka akhirnya memilih untuk melakukan penstrukturan semula hutang melalui program pengurusan kredit PPK AKPK. Jadi, kebanyakan masalah timbul apabila anak muda mencipta sejarah kredit melalui pinjaman membeli motosikal seawal mereka mula bekerja. Walaupun dengan sumber pendapatan mereka agak sedikit, itulah membuatkan mereka terdedah kepada hutang dan akhirnya terjebak dengan masalah hutang yang lain seandainya mereka gagal menguruskan keuangan mereka. Kerana statistik menunjukkan kategori usia paling ramai mendaftar dalam PPK dalam kalangan peminjam adalah berusia 30 hingga 40 tahun. Itu sejumlah 176,765 ataupun 42%. Bagi mereka yang berusia 40 hingga 50 tahun yang minta dilakukan penstrukturan hutang adalah sejumlah 118,885, itu 28%. Jadi, Saudara Muhammad Nordin menjelaskan faktor kos sara hidup menjadi penyumbang utama kepada peratusan tertinggi, iaitu 41% daripada keseluruhan peserta yang tampil. Jadi faktor inilah kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan bagaimana anak-anak muda kita seawal usia 19 tahun sudah terbeban dengan hutang. Mungkin kerana gaya hidup, ada nak ambil kad kredit, hutang kad kredit. Kemudian kalau berkahwin, hutang mas kahwin pun ada. Jadi diharapkan supaya kita berusahalah bagaimana untuk mengurus keuangan kita. Itu yang dapat saya laporkan. Di samping berita baik, kekitaan kerajaan dapat 2,000, yang pencen tak berpencen dapat 1,000, tapi jangan lupa anak-anak muda kita masih lagi ramai yang terbeban dengan hutang. Saya sedikit laporan daripada Jakarta. Saya difahamkan bahawa saat ini saudara, sekitar kawasan di Jawa Timur telah pun muncul merupakan wilayah yang signifikan dalam penentuan keputusan Pilihan Raya Umum Indonesia yang sekaligus mengangkat presiden baru di negara tersebut. Ini berikutan jumlah penduduk di kawasan Jawa Timur sejumlah 41 juta orang dengan 31.4 juta layak mengundi pada pilihan raya pemilihan presiden pada 14 Februari akan datang. Seminggu lagi. Jumlah tersebut mewakili 15% daripada 204.8 juta pengundi yang layak mengundi di Indonesia. 204.8 juta secara ramai. Dan jumlah tersebut mewakili hampir 15% jumlah pengundi. Ini datang daripada Jawa Timur. Sementara yang kedua terbesar ialah Jawa Barat berbanding 36 wilayah yang lain. Jawa Timur adalah wilayah dengan pola pengundian yang sangat dinamik. Ia menjadikan medan penting untuk menentukan kemenangan presiden. Selain berbeza dengan Jawa Barat yang menjadi kubu kuat Prabowo Subianto. Kerana Prabowo Subianto menguasai warga Jawa yang dianggap penting untuk menangi pemilu 2024 di mana lebih separuh pengundi di Indonesia layak mengundi. Nasib calon presiden dan naib presiden Anie Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Prabowo dan Datuk Bandar Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo akan ditentukan pada 14 Februari ini. Itu keadaannya yang saya terima, tapi gambaran yang saya dapat bahawa pasangan Prabowo dan anak kepada Jokowi saat ini menurut bancian di Jakarta mereka sudah melepasi 51%. Ini bancian awal, belum lagi pengundian.
Kerana di Indonesia ni kadang-kadang bancian mereka ataupun survey yang dilakukan lebih boleh diyakini. Selalunya itulah. Kerana saat ini Prabowo Gibran sudah pun 60.1%. Sementara Ganjar Mahfud dapat 17.2%, selebihnya Anies Muhaimin. Itulah yang dapat saya laporkan sekitar pemilihan presiden di Indonesia. Kembali pada negara kita, negara kita sekarang ini, saya melihat kita menghadapi masalah berhadapan dengan pendatang tanpa izin ataupun parti saya. Ini kerana orang kita juga. Kerana orang kita yang menjadi dalang. Mereka ini menjadi anggota sindiket yang mau masuk bilangan pendatang tanpa izin, sama ada dengan bot, dengan sampan ataupun melalui jalan darat dan jalan udara. Malahan ada juga agen-agen yang saya selalu katakan, perdagangan manusia ni saya kata perdagangan hamba abdi. Saya bersimpati dengan mereka yang datang ke negara kita untuk mencari peluang pekerjaan, mencari penghidupan baru, tapi akhirnya mereka terperdaya dan dirundung malang. Saya katakan bahawa kebanyakan mereka yang datang, kalau asal daripada Bangladesh, datang daripada India, datang daripada Indonesia, datang daripada Rohingya, mereka bergolok bergadai. Kalau yang daripada Bangladesh tu, mereka terpaksa mencari sekurang-kurangnya RM15,000 untuk dibayar kepada agen yang menguruskan kemasukan mereka ke negara ini. Sedangkan kalau RM15,000, kalau sampai di sini dengan gaji RM1,500, dia kena kerja berapa bulan tu saudara? Nak dapat RM15,000, tak makan, tak minum, tak usik gajinya, dia untuk dapat RM15,000, sekurang-kurangnya dia kena kerja 10 bulan. Itu kalau dia punya gaji RM1,500, bagaimana nak bayar balik? Sebab mereka berhutang, gadai tanah di kampung halaman mereka. Ini menjadikan masalah parti ini berterusan. Dan orang kita mengaut keuntungan. Mereka mengaut keuntungan saudara. Sebagaimana sekarang ini, mereka ada pula mereka diletakkan kononnya sindiket ini untuk mengabui mata penguatkuasa. Ada yang sanggup menyewa kondominium yang terbaru, iaitu kondominium di Precinct 8 di Putrajaya saudara. Di Putrajaya, bukannya di sekitar perkampungan, sudah sampai ke Putrajaya, ibu kota pusat pentadbiran negara. Kerana malam kemarin, sekitar jam 12.05 malam, pihak berkuasa, immigration, polis dan penguatkuasa telah melakukan serbuan di sebuah kondominium di kawasan elit di Precinct 8. Agak memeranjatkan saya. Dalam unit kondominium tersebut juga turut didiami, dilengkapi dengan dekorasi, dan kawasan itu dikatakan sebagai kawasan VVIP. Orang-orang bukan kaling-kaling, orang-orang kayangan saudara. Demikian menurut Ketua Pengarah dan Immigration Datuk Roslin Yusof, katanya sejumlah 127 individu telah diperiksa di 47 unit rumah di 4 blok berketinggian 21 tingkat. Dan hasilnya seramai 25 parti termasuk 2 wanita berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun telah ditahan atas pelbagai kesalahan immigration seperti tinggal lebih lama dan salah guna pas kerja. Tangkapan terdiri daripada 13 warga India, 6 warga Indonesia, 3 warga Pakistan, 2 warga Myanmar dan 1 warga Filipina. Dan rata-ratanya mereka bekerja di restoran di sekitar Putrajaya. Jadi menurut terusnya lagi, siasat awal mendapati sewaan unit rumah yang dibayar oleh majikan bernilai sampai ke tahap 2,500 dan didiami antara 5 hingga 10 orang dengan kemudahan katil 2 tingkat seperti asrama katanya. Beliau menambah, sebahagiannya bagi memastikan warga asing dalam negara memiliki dokumen sah selain mengenal pasti majikan yang mengajikan parti, pihak immigration tidak akan menghentikan serbuan demi serbuan. Sekarang ni saya mendapat laporan di Bido bahawa operasi khas yang dijalankan oleh pihak polis dan Jabatan Immigration telah akhirnya berjaya memberkas sekitar 83 tahanan yang lolos dari depot immigration sementara di Bido, Khamis lalu. Daripada 133, 83 telah
berjaya ditemui setelah mereka lari keluar untuk membebaskan diri. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan, daripada jumlah itu 61 orang diberkas oleh pihak polis sementara 22 lagi oleh pihak immigration. Dalam masa yang sama katanya, operasi memburu 46 lagi baki tahanan terus dipergiatkan. Bagaimanapun seorang daripada mereka ditemui maut selepas terbabit dalam kemalangan di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan lewat malam Khamis, dan seorang lagi iaitu etnik Rohingya meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 332 berhampiran kawasan RNR di Tapah pada malam Ahad lalu. 2 meninggal dan yang lain masih lagi diburu. Bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan Bido, Tapah, jika anda didatangi oleh parti ini, segeralah menghubungi pihak polis. Kerana melindungi pendatang tanpa izin adalah merupakan satu kesalahan, saudara. Sebab sekarang ni, saudara, saya melihat kehadiran parti ini memang membebankan. Kerana mereka datang sendiri membuat onar. Terbaru malam tadi, saudara, akhirnya pihak polis terpaksa menahan 5 lelaki termasuk seorang wanita warga asing yang disyaki terbabit dalam pergaduhan di hadapan sebuah restoran makanan segera di Jalan Bukit Bintang. Puncanya kerana lelaki tersebut cuba mengganggu pengurus jualan di restoran tersebut. Dalam kiriman video menerusi akaun di platform X memaparkan pergaduhan di hadapan sebuah premis perniagaan di Jalan Bukit Bintang. Kejadian itu berlaku sekitar 8.30 malam semalam. Membabitkan 4 pekerja premis perniagaan itu dengan seorang lagi lelaki warga asing yang didakwa mengganggu seorang pengurus wanita di situ. Pihak polis akhirnya menahan 5 individu tersebut, 4 lelaki tempatan, kesemuanya berusia 20 tahun dan seorang lagi warga asing berusia 33 tahun untuk membantu siasatan. Terima kasih Saudara Zaidi. Terima kasih. Saudara Zaidi Zain. Saudara Zain adalah merupakan ketua cawangan UMNO Mas Kiju di Gomusang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingat mungkin kita dah pernah jumpa ya. Begitu juga Puan Syarifah Abdul. Kalau Gomusang tu dulu saya selalu datang bila musim pilihan raya, saudara. Berbalik lagi tentang perbalan tersebut, menurut pihak polis, kesemua mereka direman untuk tempoh antara 3 hingga 4 hari untuk siasatan lanjut. Itulah keadaannya bila mereka datang dah tunjukkan kepala. Dan saya haraplah agar warga kita jangan melinguni parti. Dan anda, kalau anda menjadi majikan bekerja, mengambil orang gaji bekerja dengan anda, pastikan mereka semua mempunyai pasport ataupun permit yang sah. Letih dah kita tengok saya. Itu ramai bila musim cuti saja penuh dekat Jalan Silang dan Jalan Tengku Abdul Rahman, di Brickfield, di Kelang. Seolah-olah negara kita ni macam negara mereka. Inilah kesannya apabila kita membiarkan terlalu ramai mereka datang dan akhirnya kita warga tempatan terjebak dengan masalah. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak immigration, pihak polis, pihak penguatkuasa yang tidak henti-henti melakukan serbuan demi serbuan untuk memberkas mereka yang tidak sah untuk hadir di negara kita ini tinggal lebih lama. Sebab itu saya katakan, saudara, negara kita ni makmur. Jangan biarkan orang lain yang mengutip labanya. Sepatutnya biarlah anak tempatan, saudara. Okey, kita masuk khabar dari Gaza. Ini pun satu hal lagi, saudara. Kesan kita bila mereka berbalah sama sendiri di bumi Arab, semenanjung Arab, apabila pemimpin-pemimpin Arab tidak mau bersatu hati, akhirnya bumi Palestin, saudara kita yang seagama, akhirnya dikunyuk dan begitu ramai yang menemui maut. Dari Hebron, warga Palestin di wilayah tebing barat, khususnya lembah Jordan dan Masafir Yatta,
iaitu di selatan Hebron, kini menjadi sasaran kacau ganggu peneroka haram Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober perang itu. Penduduk yang rata-rata pemilik kebun, ladang ternakan dan yang bergantung sepenuhnya pada hasil pertanian sebagai sumber mata pencarian kini terpaksa berputih mata apabila tanah, hasil kebun, ladang selain kediaman mereka dirampas secara kejam oleh peneroka haram Israel. Lebih menambah ketekanan apabila pelanggaran berkenaan dilakukan oleh sekumpulan peneroka haram. Berbeza hampir setiap masa, setiap hari dengan kawalan anggota tentera, saudara. Menurut Ketua Pengarah Dokumentasi dan Penerbitan di Suruhanjaya Penjajahan dan Penentangan Tembok, iaitu Colonization and War Resistance Commission, Amir Daud berkata kawasan dikawal oleh penjajah sudah mencecah 410,000 dunam, iaitu sekitar 41,000 hektar di tebing barat dan Baitul Muqaddis, di mana 90% daripadanya adalah tanah di lembah Jordan dan Masafir Yatta. Katanya peratusan besar yang didokumentasikan oleh Suruhanjaya berkenaan menunjukkan tahap tekanan yang dihadapi oleh penduduk Palestin. Ekoran dasar perluasan penjajahan seolah-olah tiada penghujung atas nama pentadbiran awam atau majlis kolonial. Ini adalah untuk menyekat kehidupan rakyat Palestin di jalur timur dan juga tebing barat. Inilah keadaan yang dialami, sekarang pilu yang dialami oleh warga Palestin. Sebab itu saya lihat, nampak gayanya seolah-olah bunga-bunga percikan api peperangan antara Iran dengan Amerika. Dan ini boleh mengundang pada peperangan negara dunia lain yang mungkin terlibat. Saudara. Kerana dari tak heran, Iran menegaskan ia tidak akan teragak-agak bertindak balas jika berlaku serangan Amerika Syarikat ke atas wilayahnya selepas Rumah Putih enggan menyatakan sama ada tindakan serangan ke atas Iran ditolak ataupun tidak. Penasihat Keselamatan Negara Rumah Putih Jake Sullivan semalam berkata Amerika Syarikat akan meneruskan tindakan balas terhadap kumpulan yang disokong oleh Iran di Iraq dan Syria. Jadi Amerika Syarikat tidak menolak kemungkinan mereka menyerang Iran secara langsung. Demikian menurut Sullivan dalam satu wawancara dengan NBC. Jadi jika Iran memilih katanya untuk bertindak balas kepada Amerika Syarikat, mereka akan disambut dengan tindak balas yang pantas. Artinya pasti akan berlaku peperangan, saudara. Sebab itu jurucakap Kementerian Luar Iran, Nasir Kanani dalam maklum balasnya semalam berkata, Republik Islam menunjukkan bahawa ia sentiasa bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman keselamatan, integriti wilayah dan kedaulatan bumi Iran. Iran tidak akan teragak-agak untuk menggunakan keupayaannya bertindak balas terhadap sebarang serangan ke atas tanahnya. Keras nampaknya kenyataan daripada Nasir Kanani. Beliau bagaimanapun mengulangi bahawa Iran tidak ke arah untuk memburukkan lagi ketegangan dan krisis di rantau ini. Tetapi ketegangan serantau yang telah meningkat sejak meletusnya perang Israel Hamas pada 7 Oktober lalu menarik sama kumpulan yang disokong oleh Iran di Iraq, Syria, Yaman dan Lebanon. Ini dikatakan bahawa tentera Amerika Syarikat telah pun melakukan serangan udara terhadap 5 peluru berpandu di Yaman. Serangan itu berlaku sehari selepas tentera Amerika Syarikat dan United Kingdom melancarkan gelombang serangan udara terhadap Houthi yang disokong oleh Iran, Yaman. Ini merupakan pusingan ketiga tindakan tentera bersama mereka sebagai tindak balas kepada serangan berterusan pemberontak ke atas kapal-kapal yang melalui Lautan Merah. Saya lihat kalau ini berterusan, perang di Timur Tengah itu tidak mampu untuk dielakkan. Sebab sekarang ni saya risau kerana sekurang-kurangnya terdapat lebih kurang 27,478 rakyat Palestin yang terbunuh dan 66,835 cedera sejak berlakunya serangan Israel ke atas Gaza 7 Oktober lalu. Demikian menurut bancian yang dilakukan. Dan sekurang-kurangnya yang terbaru 113 terbunuh
dan 205 lagi cedera dalam serangan Israel dalam tempoh 24 jam. Zalim saudara. Cukup zalim mereka. Dan mereka nampaknya kemabukan darah warga Palestin. Sebab itu saya kata berdoalah agar keadaan ini dapat segera dihentikan. Cukup-cukuplah derita warga Palestin. Rumah hilang. Rumah dah tak ada dah. Jadi pandang jarak, pandang terkukur. Setiap kali saya menatap laporan daripada Gaza, hati dijengah sayu. Puncanya lain tidak saudara, apabila pemimpin-pemimpin negara Arab tidak bersatu hati. Mereka tidak bersatu. Kalau mereka bersatu hati, orang tak boleh usik. Sebab negara-negara Arab ni kaya. Mereka punya kelengkapan yang cukup dengan segala peralatan. Tapi kerana mereka saling singgung-menyinggung. Jordan kata begini, Qatar kata begitu, Riyadh kata begini, Dubai kata begitu. Akhirnya, warga setara kita, umat Islam yang menjadi korban. Kita berdoa jugalah saudara, sempena bulan Rejab dan nak masuk bulan Syakban, kemudian Ramadan, agar Allah SWT menunjukkan kuasanya. Supaya Yahudi, Benjamin Netanyahu ni dapat segeralah dilenyapkan. Saya rasa sudah sampai masanya. Kita terus mengangkat tangan, berdoa kepada Allah SWT agar menyelamatkan bumi Palestin dan menghapuskan Zionis di bumi Arab. Itu keadaan saya. Baik. Kita kembali pada laporan ini. Tajuk awal saya malam ini membicarakan tentang jong pecah U yang kenyang. Ini adalah berikutan kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau menyifatkan kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan, itu Spenco Sdn Bhd, hanya merugikan negara katanya. Perdana Menteri berkata beliau tahu kontrak terbabit juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Sebab itu dalam ucapannya kepada warga di Kementerian Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan semua saudara terbabit dalam penggunaan kemudahan Spenco, iaitu membekalkan kenderaan kerajaan. Dan tindakan serta sikap saya amat keras katanya terhadap Spenco sejak saya menjadi Menteri Kewangan dulu. Memang tidak dinafikan saudara, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, sekitar tahun 94, 95, 96, sehinggalah berlaku perbalahan antara beliau dengan Dr. Mahathir, isu yang paling besar yang selalu dibangkitkan oleh Seri Anwar Ibrahim adalah tentang isu Spenco. Sebab itu katanya, semua saudara terbabit dalam penggunaan kemudahan Spenco ini dan tindakan serta sikap saya keras terhadap Spenco sejak saya jadi Menteri Kewangan dahulu. Saya tak tahu di mana salahnya. Tetapi, kata Seri Anwar Ibrahim, saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu ia tidak menyenangkan penjawat awam. Tetapi kita lesu. Kita tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak, katanya. Jadi, sewaktu menyampaikan amanat bulanan dalam perhimpunan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa sebelum ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun menyiasat syarikat yang memperoleh kontrak bekalan dan menguruskan kenderaan kerajaan. SPRM difahamkan sudah pun merakamkan keterangan beberapa orang saksi penting termasuk daripada agensi kerajaan serta individu dari syarikat terbabit yang sebelum ini memperoleh kontrak membekal serta menguruskan fleet kenderaan kerajaan bernilai 4.5 bilion saudara. Bukan 4.5 juta, 4.5 bilion ringgit. Malah SPRM sendiri telah pun menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia dalam lingkungan 70 tahun itu serta merampas dokumen berkaitan kewangan bagi membantu siasatan. Sebab itu saya juga melihat kenyataan daripada SPRM yang begitu tegas
Katanya semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Spenco Sdn Bhd sejak syarikat berkenaan beroperasi pada 1990 akan dipanggil bagi membantu siasatan. Spenco menjadi syarikat tunggal yang memegang konsensi untuk membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1993. Dan menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Tan Sri Azam Baki, siasatan itu termasuklah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika tender sebut diberikan kepada Spenco. Katanya keterangan daripada semua yang terbabit itu perlu bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Menurut Azam Baki, dia kata kita akan panggil siapa saja yang membuat keputusan pada masa itu yang memutuskan untuk memberi projek kepada Spenco. Jadi katanya kita lihat sejarah penubuhan syarikat ini pada 1998 atau 1999. Jadi siapa sahaja yang terbabit ketika itu, walaupun termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, mereka akan dipanggil untuk direkod kenyataan dan untuk kita mengetahui apa yang mereka tahu berkenaan kes tersebut. Sebab menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyifatkan bahawa kontrak perolehan Spenco hanya merugikan negara. Dan beliau tahu kontrak terbabit juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Setakat ini, saya nak jelaskan, banyak orang tak tahu tentang Spenco. Ini saya nak bagi penjelasan. Syarikat Spenco ni, dia memegang konsesi untuk membekalkan dan menyelenggara kenderaan kerajaan selama 30 tahun. Sejak ia dianugerahkan bermula 1 Januari 1994. Sejak itu, Spenco yang beroperasi pada 16 Ogos 1998 menjadi penyedia khidmat pengurusan kenderaan bersepadu terbesar di negara ini. Ketika itu sejumlah 36 kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara menggunakan perkhidmatan Spenco. Menurut laman web saya, syarikat berkenaan menjadi pilihan utama bagi kerajaan persekutuan, kementerian dan agensi kerajaan seluruh negara dengan pembabitan lebih 13,000 unit kenderaan konsensi. Pada 1 Januari 1954, Spenco diamanahkan dengan konsensi selama 25 tahun. Konsensi ini membolehkan syarikat mengatur, membekal dan pembajakan kenderaan dengan peruntukan penyelenggaraan khas untuk kerajaan. Keperkhidmatan sediakan Spenco adalah kepakaran dalam sokongan kenderaan dan keupayaan pentadbiran yang komprehensif, pengurusan sistem angkatan kenderaan dan Fleet Management Information System. Selain itu, pusat penyelenggaraan kenderaan serantau. Spenco adalah seluas, dia ada pusat penyelenggaraannya iaitu seluas 5 ekar di Batu Cave dan 2 ekar di Bangi, Selangor. Spenco turut menyediakan bantuan kecemasan 24 jam di mana lebih 300 pusat perkhidmatan di seluruh negara dan 200 tenaga operasi dan kepakaran. Spenco telah pun mendapat pencapaian pensijilan ISO 9001 pada tahun 2008 bagi perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan. Jadi menurut Perkeliling Perbendaharaan Malaysia, berhubung tentang pengurusan kereta konsesi yang bermula 1 Januari, kerajaan persekutuan tidak lagi membeli kereta selun untuk kegunaan kementerian dan jabatan, tetapi memajak daripada syarikat yang sudah diberi konsesi, iaitu Spenco. Kerajaan membiayai kos sewaan, pembaikan dan penyelenggaraan bulanan di bawah konsesi tersebut. Ini adalah bagi tempoh 25 tahun bermula 1 Januari 1954 hinggalah 31 Disember 2018 dan perbendaharaan sebagai agensi pelaksana akan menetapkan kadar sewa, pembaikan dan penyelenggaraan bagi kereta konsesi. Pada 2019, perjanjian Spenco, konsesi Spenco dengan kerajaan telah tamat. 2019, saudara. Berikutan itu, tender terbuka dimulakan oleh kerajaan untuk kontrak membekal, menyelenggara dan menguruskan kenderaan konsesi untuk 15 tahun. Cadangan dilaporkan
telah diterima daripada sekurang-kurangnya 7 buah syarikat yang membida kontrak untuk membekalkan kenderaan sebagaimana yang dilakukan oleh Spenco. Dan waktu tahun yang sama, syarikat Berjaya Group dan Naza Corporation membentuk konsortium untuk bersama-sama membina kontrak yang memang menguntungkan itu. Pada Julai 2023, syarikat usaha-sama Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza akhirnya telah pun memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan surat hasrat. Itu letter of intent yang ditawarkan kepada usaha-sama kedua-dua syarikat tersebut untuk menguruskan pajakan kenderaan berkenaan. Artinya selepas 2019, bahawa tender atau kontrak itu telah pun letter of intent iaitu dicadangkan diberi kepada konsortium Berjaya dan Naza. Jadi selaku penasihat dan pengasas Kumpulan Berjaya, Tan Sri Vincent Tan, dia mengatakan bahawa LOI yang berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 2020. Menurut Tan Sri Muhyiddin, menurut Tan Sri Vincent Tan, dia kata kerajaan telah menamatkan perkhidmatan mereka dan memberikan semula kepada Spenco serta bersetuju untuk membelanjakan 700 juta lebih tinggi berbanding dengan bidaan joint venture antara syarikat Berjaya dan Naza Motor. Jadi kerajaan berfikiran bahawa Berjaya dan Naza tidak cukup bagus katanya dalam perniagaan kereta. Jadi sebab itulah kami telah pun memfailkan saman undang-undang terhadap Kementerian Kewangan berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah katanya. Tambahan, bidaan yang dilakukan oleh JB terbabit ketika itu adalah yang paling rendah dalam kalangan semua pembida. Dan ketika itu Naza Motor memiliki 51% kepentingan dalam joint venture dan 49% oleh Berjaya. Kerajaan ketika itu membuat tender secara terbuka dengan meminta pihak berminat untuk mengemukakan permohonan cadangan mengenai konsesi berkenaan. Selain Spenco serta JB, antara Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza, syarikat lain menyertai bidang ini ialah DRB Highcom dan Samling Group. Jadi sebab menjadi keheranan bahawa harga yang ditawarkan semula, dia sepatutnya dah bagilah pada Berjaya Group, tapi pindah balik pada Spenco. Di sinilah bahawa ramai pihak merasakan ada kepentingan tertentu. Yang selalu saya katakan, bila tongkang itu pecah, bila jong itu pecah, maka you yang kenyang. Sebab itu keadaan ini tidak menyenangkan hati Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab beliau dari awal lagi cadangan untuk memberi pada Spenco untuk mewujudkan dasar penguasaan kepada syarikat, penyediaan kenderaan kepada kaki tangan kerajaan ini, dia tak senang. Kerana jumlahnya begitu besar. Wang yang menggunakan dana kerajaan begitu tinggi. Dan kereta itu bukan milik kerajaan pun. Tak ada. Akhirnya kereta itu milik Spenco. Kalau kerajaan yang membeli, lain. Ini dasar tu yang ada permasalahan. Dan tambah-tambah lagi apabila Tan Sri Vincent Tan telah pun memfailkan saman yang amat memalukan dan menjengkelkan. Sama-sama kita tunggu saudara apa yang akan berlaku. Saudara, itulah yang saya katakan, bila jong pecah, you lah yang kenyang. Bagaimana dengan politik tanah air? Sebelum saya mengulas keadaan politik tanah air, saya rasa saya ada tengok satu BT lah. Satu kita dulu, Tun Abdullah Badawi ada menyatakan bahawa orang luar UMNO tak seharusnya mencampuri urusan UMNO. Saya rasa elok kita dengar BT sebut saya. Admin boleh pasang tak ini BT yang menyentuh tentang kenyataan Pak Lah lah saudara. Siapa Tun yang nak keluar parti UMNO nak cuba membuat arahan kepada orang UMNO apa yang mereka patut lakukan. UMNO tak pernah menunggu arahan daripada orang yang tidak ada dalam kaki lagi. Dia berlagak seolah-olah dia menjadi pengarah pilihan parti.
menentukan orang itu yang boleh pegang jawatan ini, orang ini pegang jawatan itu, siapa yang perlu ada dalam hati, siapa yang perlu dikeluarkan, apa hak dia buat begitu. Sebenarnya dia cuba menimbulkan satu pergolakan, satu kemarahan dan kebencian, mengajak ahli-ahli UMNO bergaduh sesama sendiri. Dan saya menganggap apa yang telah lakukan itu sebenarnya akan menimbulkan perkelahian sesama ahli UMNO. Tidak ada kebaikan. Secara itulah sedikit kenyataan Pak Lah yang beliau tidak senang bila orang lain cuba mencampuri urusan parti UMNO. Dan hari ini kesan daripada kegagalan yang Tun Datuk Seri Najib mendapat pengampunan penuh daripada Jawatankuasa Pengampunan kes beliau, maka hari ini UMNO sekali lagi diserang. Kononnya UMNO ni tidak tidak peka, UMNO ni tidak tutang budi pada pemimpinnya, dan ini diambil kesempatan daripada orang lain. Sebenarnya memang orang melihat UMNO ini mahu ditumbangkan sesegera mungkin kerana mereka mempunyai agenda tertentu. Sebab itu saya agak menarik juga saudara apabila kenyataan mengatakan bahawa kononnya adalah negeri-negeri yang akan menumbangkan presiden. Tiba-tiba saja Datuk Zahid yang jadi sasaran. Saya nak bagi tahu sekali lagi, semalam saya bagi tahu, kemarin saya bagi tahu, tapi perlu saya jelaskan. Waktu kes Datuk Seri Najib dibicarakan, yang membongkar awalnya yang mahu Datuk Seri Najib diseret ke mahkamah adalah era rejim Dr. Mahathir. Kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Kemudian beliau digulingkan, naik pula kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu itu kes Datuk Najib diteruskan, dibicarakan di mahkamah dengan yang selalu orang katakan bahawa kes terpilih yang diragui pembentukan hakim dan diragui. Kita tak boleh nak cabar saudara. Rakyat merasakan menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Selepas Tan Sri Muhyiddin tumbang, hadir pula Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Waktu itu beliau menjadi Perdana Menteri dan itulah saatnya Datuk Seri Najib dihantar ke belakang jeruji besi. Itu di penjara Kajang. Itu artinya kalau UMNO ketika itu mahu menyelamatkan pemimpinnya, ketika itu bolehlah Datuk Seri Sabri buat sebab beliau adalah Perdana Menteri. Hari ini apabila Majlis Pengampunan bersidang, yang kena maki, yang kena hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tak ada kena mengena dengan kes ini, beliau tiba-tiba okeylah dia kata kalau Majlis Pengampunan bagi pengampunan, pulanglah. Dia yang kena hamun, konon tak membalas budi pada UMNO, dan yang paling teruk Datuk Seri Zahid Hamidi. Selalu saya katakan, tangan yang mencincang, baulah yang memikul. Kenapa pula orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getahnya? Ini tidak betul, saudara. Saya berkali-kali saya katakan, ini penganiayaan. Sebab itu ditimbulkan pula, kononnya, Negeri Sembilan nak jatuhkan, nak gulingkan Dr. Zahid. Melaka nak gulingkan Dr. Zahid. Johor nak jatuhkan Dr. Zahid. Pahang, Pulau Pinang mahu diwujudkan onar bahawa UMNO ini dalam keadaan berkocak. Sebenarnya tak ada saya. Dapatan saya daripada mesyuarat Majlis Tinggi UMNO yang diadakan tak ada. Malahan UMNO Pulau Pinang sekeras-kerasnya Nana dia mengatakan bahawa Pulau Pinang menafikan adanya kalangan ketua bahagian negeri itu terlibat dalam usaha untuk menggulingkan presiden. Selaku pengurusi perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Sheikh Fadhil, saya panggil dia Nana. Katanya kesemua 13 ketua UMNO bahagian Pulau Pinang berdiri teguh di belakang Datuk Seri Zahid. Setakat ini tiada satu pun ketua UMNO bahagian yang menyatakan ketidakpuasan hati mereka terhadap pimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tak ada. Pulau Pinang tak ada gerakan. Begitu juga saudara di Negeri Sembilan, Datuk Jalaluddin dah menyatakan secara terbuka tidak ada sebarang usaha. Ketua Datuk Jalaluddin mengatakan bahawa gerakan untuk gulingkan Zahid Hamidi tidak berlaku. Semua ketua-ketua UMNO bahagian Negeri Sembilan berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Zahid.
Begitu juga apatah lagi di Pahang. Pahang negeri asal Datuk Seri Najib, Datuk Seri Dr. Wan Rosdi, beliau menyatakan Pahang tidak ada satu bahagian pun yang mahu melukakan hati ataupun mahu menggulingkan Datuk Zahid. Tak ada, semua menyokong. Begitu juga saudara di Johor. Di Melaka apatah lagi. Dia artinya ke semua bahagian-bahagian di seluruh negara tak ada. Dan sekarang ni timbul pula kononnya 50 orang tak hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi dalam perhimpunan antara ketua-ketua bahagian dengan Datuk Zahid. Tak ada, saudara. Boleh dikatakan 191 bahagian itu lengkap. Kalau tak ada pun kerana ada sebahagiannya masih menunaikan ibadat umrah. Mereka melakukan ibadat umrah yang kini berada di Tanah Suci Mekah. Itu saja. Tapi lain semua, puterinya, pemuda, wanita, ketua bahagian semua berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Zaid Hamidi. Jadi saya nak kata saudara, tak payahlah nak diadakan. Sebab itu kadang saya nampak agak menarik juga catatan sahabat saya, iaitu Saudara Halim dari Bukit Mertajam. Dia kata kesian, dia kata. Kesian pada PMX, maksudnya PMX itu Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Zaid Hamidi. Kedua mereka tersepit seolah telan mati mak, luah mati bapa. Sepatutnya tangan yang mencincang, bau yang memikul. Berani buat, berani tanggung. Madu yang kedua mereka berikan, racun yang dibalas. Ini kerana apabila semua pihak seolah menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Hamidi. Sebab itu katanya ahli-ahli PKR dan ahli UMNO, jangan bodoh sombong. Wah, Saudara Halim dari Bukit Mertajam ni jelas. Jangan bodoh sombong. Jangan bodoh tak boleh ditegur. Segala penjelasan dan nasihat macam mencurahkan air ke daun keladi. Janganlah kerana nyamuk seekor, maka kelambu dibakar. Seolah-olah dengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Akhirnya, kata Saudara Halim, yang untung Perikatan Nasional. Ingat, kata Saudara Halim, menyesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kerana dia sebenarnya, Saudara Halim ni selalu menghantar kiriman kepada saya, selalu berbual dengan saya tentang politik sebab beliau adalah orang yang bukan kepatihan. Dia bukan ahli PKR walaupun tinggal di Pulau Pinang, dia bukan ahli UMNO, dia bukan ahli PAS, tidak. Tapi dia sebagai pemerhati politik yang saya sifatkan sebagai the layman information. Jadi suara hati akar umbi. Sebab itu dia kata dah lama saya tak ambil kisah sangat tentang perkembangan politik. Kerana saya yakin tidak akan berlaku perubahan kerajaan hinggalah PRU16. Dan saya hanya berharap, kata Saudara Halim, dan berdoa kerajaan dan pembangkang dapat memainkan peranan masing-masing untuk membangunkan negara. Agar supaya kalau PRU16 nanti, biarlah rakyat yang bakal menilai. Walaupun dengan keputusan pengampunan Datuk Seri Najib, kata Saudara Halim, dia rasa dia resah dengan komen-komen dan serangan yang dibuat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zaid Hamidi, terutama oleh ahli-ahli UMNO. Jadi sebab itu dia kata kalau boleh, dia minta saya memberi pencerahan mengenai perkara ini. Walaupun katanya sudah jelas, tapi perlu diselalukan, dikumandangkan. Ya, cuma dia kata dia ingin menambah, mereka jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan kali kedua zaman siapa jadi Perdana Menteri. Jangan lupa. Jadi walaupun Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan telah mendapati, ini kes Anwar Ibrahim, dia dipenjarakan zaman siapa? Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu seorang yang pendendam, dan kalaulah sebagaimana yang tuduh Datuk Seri Zahid itu seorang yang gila kuasa, mereka tidak akan merayu pada Agung untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib. Kerana dari konvensinya, permohonan belum layak dipertimbangkan. Apatah lagi, beliau masih lagi ada kes di mahkamah. Sebab itulah kata Saudara Halim, penyokong Datuk Seri Najib yang ikhlas, yang ada sebab perlu ikhlas. Dan janganlah mengambil kesempatan untuk menonjolkan diri. Mereka seharusnya berterima kasih kepada PMX dan Datuk Zahid. Dan kata Saudara Halim, saya sebagai akbar ahli UMNO, rakyat akar umbi, saya lebih kecewa bila Datuk Najib dan anaknya menzahirkan konon mereka kecewa dan sebagainya. Kerana keputusan itu adalah keputusan agung.
Jadi sepatutnya semua pihak harus berlapang dada dan tamatkan. Kerana jangan lupa, kata Zuralim, semalam dia kata Latifah Koya menempelak PMX dengan menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba meletak kesalahan pada Agong. Dan kononnya, Agong kena dengar nasihat Lembaga Pengampunan. Jadi dia kata, Koya anda lupa ke bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi keampunan oleh Agong yang lalu tanpa permohonan dan tanpa nasihat Lembaga Pengampunan. Jadi mencabar di mahkamah dan sebagainya sepatutnya dah dihentikan. Kita harus move forward. Terus ke depan, tidak lagi kita memikirkan detik bengek. Yang penting sekarang ni, rakyat perlu disantuni. Banyak masalah yang perlu ditangani. Hari ini, lepas 23 bulan tu, rakyat dah mula mendapat rasa. Kalaulah negara dapat menyelamatkan ketirisan, saya berkeyakinan banyak lagi yang boleh didapati oleh rakyat. Tapi kalau kestabilan politik tidak disantuni dengan baik, akhirnya ekonomi kita tergugat. Bila ekonomi tergugat, yang terkesanlah rakyat. Saya kadang-kadang bertanya juga pada teman-teman, salah sana, salah sini, nak ganti dengan siapa? Selalu saya katakan, okeylah, anda tak setuju Dr. Anwar Ibrahim daripada menteri, nak ganti dengan siapa? Nak ganti dengan Tan Sri Muhyiddin? Nak bagi pula balik pada Dr. Mahathir? Nak bagi pada Syamuddin? Nak bagi pada Ismail Sabri balik? Ini bagi saya kata kita manusia yang punya akal dan fikir. Fikir-fikirkanlah setara dan tenang-tenangkan fikiran. Saya tidak mengajak anda menyokong habis-habisan. Tapi berilah sedikit ketenangan kepada kepimpinan negara untuk menyantuni negara, ekonomi negara. Selalu saya katakan dulu lagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam sekelip mata. Beri kesempatan, barulah kita memberi kritikan kalau benda itu tak baik. Ini belum apa-apa lagi, dah balun setengah mati. Saya harap teman-teman semua berlapang dada, kita menerima seadanya dan paling penting, kita harus bersyukur atas apa yang kita dapat. Apabila kamu bersyukur, Allah pasti akan menggandakan apa yang kamu ada. Apabila kamu kufur, akhirnya lihatlah apa yang berlaku di negara seperti Palestin. Hilang segala-gala kemakmuran. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.